Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar saudara? Selamat berjumpa dalam ruangan Facebook Amir Hijaz Fans. Saya menanti teman-teman yang hadir. Memanglah saya berterima kasih banyak pada Rubidin. Rubidin ni dia ikhlas dan sentiasa bersama meluangkan waktu sekitar jam 9:30 malam. Ruby dan cantik gambar Ruby bersama dengan suaminya. Eddie Nur, ya saya akan terima sebentar ni kiriman saudara tadi. Begitu juga Waalaikumsalam. Hafiz Wan Basirun, semoga sihat dan walafiat. Alhamdulillah Hafiz. Haji Ashwar, Haji Rahmat, Syahar Ibrahim, Fuad Rahman, Waalaikumsalam. Saya makan nasi goreng Ruzina Unawi, Syahrudin Salim, Nazli Aziz. Nazli, mana dia punya kiriman apa pun? Mayania, Surah Abu Talib, Azwan Ali, Sarah Sulaiman Hassan. Apa khabar kau? Dan orang Somban. Waalaikumsalam, Surah Fuad, Izam Syahrul, Aisyah, Rosnin, Kasih Misha, Azian Yusof, Fazil Yop, dan Faizal Murad. Dan yang lain lagi saya tidak dapat sebutkan satu persatu kerana nama laju sangat. Saya minta cucu saya tutupkan nombor pintu tu. Faris, tutup pintu tu, bising nombor kereta kerana berbunyi enjin kereta. Rasyal Yusof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurmala Abdul Rahman, Saudara Farid Hafiz, Din Wahab, apa khabar Din? Roslan Mak Yatim, Waalaikumsalam. Anwar Muhammad, Fuad Rahman, Pisang Cheese, Alhamdulillah. Baik, saya mulakan dengan laporan seperti biasa, laporan kes virus corona. Saudara Sulaiman Hassan, apa nak buat? Banyak cerita malam ni. Kes baru pada hari ini yang dilaporkan ialah sebanyak 835 kes. Import 5 jadi 830, warga tempatan Rashidah Ahmad. 2 kematian, menjadikan angka terkumpul kematian dari Raja Kamal iaitu 238 orang. 2 kematian hari ini artinya warga kita yang telah pun menemui maut kesan daripada virus corona adalah 238 orang seluruhnya. Dan pecahan pada negeri Sabah sudah kurang 50%, iaitu 410. Labuan pula meningkat kepada 76. 2 daripada import. Sarawak 16 kes, Pulau Pinang 13 kes, dan Selangor agak membimbangkan kerana Selangor ada 126 kes. Cuma satu saja, Saudara Suad Karanda, satu import. Kuala Lumpur ada 11 kes, 2 import. Johor 8 kes, Putrajaya 1 kes. Negeri Sembilan, oh duhai, menakutkan sebab Negeri Sembilan ada 155 kes di Negeri Sembilan. Tiba-tiba cuma mendadak meledak di Negeri Sembilan ada 155 kes. Kedah 4 kes, dan Perak 11, serta Terengganu 4 kes. Negeri lain Kelantan, Pahang, Melaka dan tentunya Perlis. Saudara Datuk Ismail Safir, apa khabar tu? Sihat orang Taping. Di Perlis masih lagi kosong sifar wabak virus corona. Sesuatu yang agak tidak menyenangkan saya berhubung dengan laporan ini ialah tentang pada 25 bulan Oktober. Akhbar The New Straits Times melaporkan the Health Director General DG is not happy with Muhyiddin Yassin instruction as he was asked to report another couple of fake thousand numbers of positive cases. Ini mereka mengatakan bahawa adanya arahan kononnya ketua pengarah diregut oleh perasaan tidak senang kerana ada arahan supaya laporan COVID ini sengaja dinaikkan bagi membolehkan kerajaan dan warga negara kita ni diburu kebimbangan, maka perlu diadakan perintah darurat. Itu kata yang saya dapat portal. Jadi sedangkan pada 25 Oktober itu Akhbar New Straits Times cuma melaporkan the health minister announced that a media statement on Malaysia latest coronavirus status will be issued instead. Jadi artinya beliau pada hari 25 bulan tidak melaporkan sepenuhnya. Jadi inilah menimbulkan pelbagai tanda tanya. Bagaimanapun saudara Eddie Nur, bagus juga saudara Eddie Nur mengirimkan kepada saya, iaitu agak ini petua dia yang elok saudara Max Islah, saudara Hazi Ahmed,
ilmi anda. Eddie Nur dia kata kuman virus corona tetap di daerah hidung dari 3 hingga 4 jam. Itu mengikut kajiannya lah ya. Terima kasih Mak Syah. Angka COVID ni magic nampaknya seperti direka. Itulah tadi saya katakan tadi. Ini menimbulkan kegusaran kita. Soal sakit, soal kemalangan dimanipulasikan hanya kerana politik ya. Jadi apa kata Eddie Nur? Kuman virus corona tetap di daerah hidung dari 3 hingga 4 jam sampai ia menetap di rongga nafas. Oleh kerana itu para ilmuwan menemukan bahawa berwuduk 5 kali sehari terutama sewaktu perlakuan sunnah istinsqa sebanyak 3 kali ketika membersihkan rongga-rongga hidung dengan menghirup air dan kemudian menyemburkannya semula adalah merupakan salah satu cara membersihkan virus corona kerana jarak waktu antara solat kita adalah 3 hingga 4 jam. Ya, jadi kata saudara Eddie Nur kepada saudaraku yang dirahmati Allah, sempurnakanlah wuduk saudara. Kita mati-matian mencari pelindung ataupun vaksin yang kita fikirkan untuk menghindari diri kita dari virus yang mengundang kematian. Tapi ternyata Allah telah memberikan perlindungan semula jadi. Syariatnya amat dahsyat. Cara paling mudah mensucikan diri agar terhindar dari segala kekotoran, iaitu dengan berwuduk. Rasulullah SAW bersabda, katanya di akhir zaman nanti akan ada wabak dan penyakit yang melanda manusia di dunia ini dan hanya umatku yang terhindar kerana memelihara wuduknya. Jadi semoga saudara kita semua memperolehi manfaat dari seruan daripada kiriman saudara Eddie Nur. Saya juga menerima kiriman video yang agak memeranjatkan saya. Iaitu kiriman video tapi saya tak boleh nak masukkan ni, saya tak tahu, nanti mungkinlah satu ketika nanti kalau anak-anak saya ajar saya boleh masukkan. Kiriman video lebih kurang dalam 25 minit menggambarkan suasana di kota London. Kesan daripada serangan wabak virus corona sini, kita melihat kota raya London sepi sebagai bandar hantu. LRT atau kita panggil tube kosong. Oxford Street, dia di London tu tempat membeli belah yang paling sibuk sekali sepanjang hari. Tiada hari yang tidak sibuk waktu siangnya, iaitu di sekitar Oxford Street. Dianggarkan sekitar antara 3 ke 4 juta manusia akan berada di sepanjang Oxford Street. Membeli belah, membeli itu, membeli ini, dan banyak kedai-kedai bawalah sampai ke Park Lane, sampailah kepada Piccadilly Street. Tapi gambar kiriman itu memeranjatkan saya. Sepi sesepinya. Direkodkan waktu itu pada jam 1 tengah hari. Selalunya berjuta manusia. Jadi hari ini di London, Jalan Tuanku Brahman lebih sibuk daripada kota London. Artinya sepanjang sebegitu banyak kedai-kedai pusat membeli belah di kota London, lingkup perniagaannya terpaksa ditutup. Tidak ada benda yang boleh membantu. Sebab itu semalam saya mengatakan, walaupun kerajaan United Kingdom telah pun melakukan injeksi ataupun memasukkan wang untuk stimulus package ataupun pakej rancangan ekonomi sejumlah 1 triliun pound sterling, masih tidak dapat mampu untuk mengapungkan ekonomi United Kingdom, khususnya di kota London. Jadi kita berdoa pada Allah SWT agar janganlah kota London itu berjangkit kepada kota raya Kuala Lumpur, Bandar Ipoh, Johor Bahru, Pulau Pinang dan khususnya di Langkawi. Ternyata bahawa akibat kesan daripada virus corona ini, dia bukan sahaja memberikan mengundang kematian, malahan ia merudumkan sama sekali ekonomi dunia. So berhati-hati saudara, apabila saudara mempunyai sedikit wang, simpanlah seadanya, berjimatlah. Berkali-kali saya mengingatkan saudara, spend what you need, it is not what you want. Berbelanjalah apa sahaja keperluannya, bukan mengikut kata hati kita. Ya, saudara Benjamin Zulkarnain, saudara Zubairi. Daripada Malik radhiyallahu anhu sungguh berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, itu kitabullah dan sunnah Nabi. Ya, jadi Mu'ta Malik
1661 Dar'iyah Ulum Arabiyah. Statusnya adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada kenyataan itu, Rasulullah SAW meninggalkan pusaka yang amat berharga untuk diwarisi oleh orang-orang beriman agar sentiasa berada di dalam petunjuk dan hidayah Allah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan dua pusaka yang wajib kita amalkan dan dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran adalah kitab hidayah dan panduan untuk kehidupan. Berusahalah untuk mempelajari, membaca, memahami dan melaksanakan setiap tuntutannya. Jadi marilah kita memastikan dua pusaka ini kita pelajari, kita fahami dan kita mengamalkan sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW. Habis hadis, tentulah saya tidak lupa untuk mengingatkan saudara kepada tentang dendeng menantu kesayangan saya. Siti Farehah, dendeng manis. Jadi saya tengok dia relax sikit tu, ya lupa nak kena sebut. Jadi kalau saudara nak merasai nikmatnya dendeng manis Siti Farehah, sila hubungi 017 711 4300. Ya, saudara Syed Kamal, Taram Shah, Datuk dan sahabat-sahabat semua, Azhari Hussein, sila berhubung dengan beliau. Menantu saya 017 711 4300. Hanya untuk dendeng, jangan lebih daripada itu, nanti merana pula anak saya nanti. Saudara, ini kita masuk bab politik. Sebenarnya di negara kita ini terdapat 3 golongan ahli politik yang saya punya kajian sendiri dan dapatan saya. Itu pertama, yang sering melontarkan retorika ataupun retorik di atas pentas ceramah ataupun tulisan atas nama demi agama, bangsa dan negara. Namun semua itu hanyalah sekadar retorika semata-mata atau mengabui untuk menjelmakan keyakinan fata morgana politik. Kosong, nol. Cakap saja. Inilah yang kebanyakan sekarang ni yang berlaku. Mereka menggunakan agama untuk menggamit yakin rakyat. Mereka menggunakan soal-soal bangsa, tidak lain dan tak bukan supaya memperoleh sokongan daripada warga mereka. Mereka menggunakan ayat demi agama, bangsa dan negara, tidak lain dan tak bukan untuk mencari pengaruh politik. Itu golongan pertama. Golongan kedua, ada pula yang mengambil sikap perjuangan ini adalah untuk agama, katanya, bangsa dan negara. Namun mereka mengharapkan habuan serta keuntungan demi kepentingan diri. Golongan ini ada dalam perjuangan yang bertamsilkan keuntungan dirinya. Itu ada. Tapi yang paling banyak sekarang ni yang saya lihat, kebanyakannya mereka merosakkan akidah perjuangan serta menjadikan rakyat melihat politik atau perjuangan itu jijik. Kerana mereka bersikap segala-galanya mesti untuk keuntungan diri. Mereka menggapai kuasa, mereka menggapai keyakinan, tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mencari pengaruh dan kekayaan diri sendiri. Jadi orang yang macam ini, saudara perhatikanlah. Kalau ada di tempat saudara, ada bersama anda, kita ketepi-ketepikanlah. Boleh dengar sajalah, ya. Orang macam ini yang merosakkan politik tanah air. Baik. Hari ini heboh dalam media sosial, saudara Rosli, ya. Media sosial hari ini dan di internet, di media akhbar biasa, ceritanya lain tak bukan seorang kabar Cina pun masuk juga, saya baca, iaitu cerita tentang bajet. Kedai kopi cerita bajet, di rumah mana pertemuan orang cerita pasal bajet. Jadi seolah-olah bajet ni satu benda rekayasa yang begitu hebat yang perlu ditangani. Bagi saya, menjelang Parlimen akan bersidang pada 2 November 2020, sekitar lagi 4-5 hari. Dan mereka mau menutup untuk mengelakkan berlakunya usul undi tak percaya. Jadi mereka menjadikan bajet ini sebagai perisai. Artinya siapa yang bawa usul undi tak percaya di Parlimen nanti adalah alasannya kerana nak menggagalkan bajet. Inilah mereka yang mau mencari upaya dalam menahan merudumnya yakin rakyat terhadap Perdana Menteri hari ini. Jadi para penyokong tersebut dia berlindung di sebalik COVID-19.
Jadi isu COVID-19 dah reda dah. Tapi sekarang ni dicerita pasal bajet. Sebenarnya bajet tu ada sebulan. Persidangan Dewan Rakyat kali ini selama 1 bulan. Bajet akan dibentangkan oleh Datuk Tengku Zafrul pada 6 hari bulan. Pada hari Jumaat. Tak ada kena-mengena pun dengan usul undi tak percaya. Kalaulah usul undi tak percaya itu dibawa, maka akan dilantik dengan satu Perdana Menteri yang baru. Bajet tetap akan dibentangkan. Sebagaimana saya katakan, bajet ini bukan di-prepare ataupun dibuat oleh Perdana Menteri. Bukan buah tangan dia. Bajet ini disusun daripada setiap kementerian. Dan di setiap kementerian ada KSU-nya, ada ketua pengarah, ada sisa bahagian, ada pengarah-pengarahnya. Pengarah sukan ada, itu di Perdana Menteri Sukan. Pengarah ini pembangunan. Kalau di Kementerian Pembangunan Bandar, pengarah yang melihat bahawa keperluan-keperluan untuk tambahan bajet. Mereka inilah memasukkan dalam satu kertas kerja yang dipanggil sebagai bajet negara. Dan of course, tentulah bajet ni meliputi juga tentang emolument, iaitu gaji-gaji kaki tangan kerajaan. Ini tidak dapat dielakkan. Pembangunan, wang derma, wang keperluan untuk diberi pada rakyat dan sebagainya. Dan semua ini termaktub dalam bajet. Tapi untuk meletakkan bajet ini sebagai perisai untuk mempertahankan agar usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, saya rasa tak betul. Saya rasa ini tak betul. Kerana saya tengok naratif yang dimainkan, boleh dikatakan sejak 2-3 hari lepas lah. Bajet. Malahan lebih bahaya lagi. Kerana Duli Yang Mulia Pertuan Agong telah pun bertitah bahawa bajet ini akan dibentangkan, mesti disokong oleh para pemilihan wakil-wakil rakyat yang seramai 222 orang itu. Jadi, kalaulah ada sebarang usaha yang kononnya nak menggagalkan bajet ini, maka ia dilihat sebagai derhaka terhadap Agong. Sedapnya, pandai sungguh mereka memainkan mengalihkan isu ini. Sebenarnya bagi saya lah, saya tunggulah lagi 4 hari 5 hari. Kalau benarlah Tan Sri Muhyiddin ini ikhlas dan jujur, dia dah besok dia jumpa Agong menghadap nak sebab kabinet, dia berhenti. Ganti orang lain. Bajet diteruskan juga. Jadi tak semestinya 6 hari bulan itu is the dead day. Bukannya 6 hari bulan itu hidup atau mati rakyat Malaysia. Tidak. Kalaulah prosesnya Tan Sri Muhyiddin berhenti ataupun usul ini tak percaya, mungkin bajet ini tidak dibentangkan pada 6 hari bulan. Ia boleh dibentangkan pada 10 hari bulan. Boleh juga dibentangkan pada 15 hari bulan. Boleh dibentangkan pada 20 hari bulan. Dan dibentangkan bajet itu berdasarkan kepada pernyataan ataupun ucapan belanjawan daripada Menteri Kewangan, boleh juga diluluskan lebih awal. Semua ada di Parlimen, ada berkata speaker, ada pun di hadapan kita adalah pembentangan bajet belanjawan untuk negara ini sebagaimana nyatakan oleh Menteri Kewangan. Yang berhormat Menteri ni bacaan kali ke berapa? Dia kata bacaan kali pertama. Lepas tu bangun lagi menyatakan begini, Yang berhormat Menteri bacaan kali berapa? Kali kedua. Bajet ini hendaklah diluluskan, diputuskan dalam persidangan kali ini. Itu saja. Soal rintitan daripada setiap-tiap kepala, tiap-tiap kementerian, itu boleh dibawa kemudian. Jadi jangan kita berselindung di sebalik bajet. Jangan kita katakan kalau tidak nanti, Tan Sri Muhyiddin nanti kalau berhenti, bajet tak boleh terlaksana. Sebab saya kata kadang-kadang jangan diperbodohkan rakyat. Janganlah kita dungungkan rakyat negara kita dengan politik yang cacat merbau sebegini. Bajet tetap akan berjalan. Dan yang membuat bajet ini adalah Kementerian Kewangan yang mengumpul segala keperluan di setiap kementerian dan juga negeri-negeri. Kemudian negeri-negeri akan membentangkan bajet di peringkat negeri masing-masing. Kita ada 2 jenis perbelanjaan. Satu perbelanjaan persekutuan. Itu yang diluluskan oleh Parlimen. Kita juga ada perbelanjaan negeri yang akan dibentangkan di tiap-tiap negeri. Jadi kalau waktu nak bentang bajet tu, katalah nak bentang bajet satu negeri, tiba-tiba negeri itu MB dia mati. Apakah bajet itu akan terhenti tahun itu? Jadi Saudara Kamal Bahrin langsung tak faham atau sengaja buat tak tahu. Mereka ni terpulanglah pada Saudara Kamarun. Saya nak bagi tahu
Pembentangan Majid ini akan diteruskan. Agong bertitah kurangkan, dia kata politik. Betul. Tapi usul dia tak percaya pada Perdana Menteri, jalankanlah. Sebab sekarang ni kita melihat, bagi saya lah, seorang Perdana Menteri bawa usul, bawa cadangan pada Agong dah tolak. Macam saya kata berkali-kali lah, CEO of the company ataupun pengarah urusan syarikat itu bawa sesuatu cadangan yang ditolak oleh chairman. Lepas tu chairman kata bawa bentang dalam lembaga pengarah. Dah tak setuju, berhentilah, orang lain ganti. Bagi saya biarlah orang lain ganti, apa ada masalah. Yang jadikan bajet ini sebagai masalah besar apa hal? Ha? Jadi apa masalah? Masalah yang penyokong-penyokong Tasimuddin kata, mesti kau tak faham lah. Oh, apa titah tuanku? Tuanku mahukan supaya raya ini takbir, raya negara ini ditakbir dengan baik. Orang politik jangan bergaduh berterusan. Fikirkan macam mana nak tangani COVID dan sebagainya. Dan kita memerlukan ketua kerajaan yang baik. Kalau ketua kerajaan tak baik, macam mana? Ini is a big problem sebenarnya. Jadi, betul lah saudara, saya takut hilang kuasa. Jadi mereka yang berada di keliling Tan Sri Muhyiddin ni masa takut hilang kuasa. Sebab itu nak dipertahankan at any cost. Saya dah bercakap 5 bulan dulu lagi, dia kata. Memang pada mulanya Tan Sri dilihat Abah cukup baik, memberi peruntukan itu dan ini. Tapi saya kata pastikan bahawa benda ini terlaksana. Pastikan Makcik Kia, pastikan Pak Saleh, pastikan Makcik Medah yang di kampung-kampung dapat peruntukan sebagaimana yang dilafazkan, sebagaimana yang disebut. Kenapa? Kerana arahan tak tepat dan pelaksanaan pemberian itu tidak telus. Macam saya katakan, dia kata dia bagi RM1,600 pada setiap warga. Dan jangan lupa, ini kenyataan Perdana Menteri. Perdana Menteri tak boleh berbohong. Dia bercakap melalui kaca TV. No one is left behind. Saya perut dada lah. Kerana cara nak bagi pemberian itu, cara dia nak bagi pemberian itu melalui bank. Dan setiap yang nak dapat ni bantuan, apa ini, prihatin coronavirus ni, prihatin COVID-19 ni, mesti ada account bank, mesti ada online. Ni saudara-saudara kita yang duduk di kawasan pedalaman, orang asli di kawasan Post Brook lah, Post di Kemarau Highland, ataupun di Ulu Langat, di Ulu Selangor. Macam mana dia ni? Tak dapat. Jadi kerana itu ada pembohongan. Jadi bajet terus continue, itu saya setuju sekarang. Jadi kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti, jadi seolah-olah saya nak bagi ini penjelasan lagi mudah saja. Bajet pada 6 bulan. Katalah tiba-tiba pada 5 atau 6 bulan Tan Sri Muhyiddin tenang, sakit. Dan tak boleh pergi ke parlimen dan sebagainya. Berita satu negara mengatakan bahawa Perdana Menteri Green. Apakah bajet ni terhenti? Tidak. Saya tak mau sebutlah kata yang lebih teruk lagi daripada itu. Kerana perlu mendapat rawatan segera keluar negara pada 4 atau 5 bulan. Apakah bajet terhenti? Ataupun pada 4 atau 5 bulan begitu sibuk negara apa semua tu, tak boleh buat bajet? Ada pada 10 bulan. 11 bulan. Kita persidangan sampai ujung November. Jadi jangan berselindung di sebalik bajet. Jangan ditakut-takutkan rakyat bahawa kalau ini berlaku, bajet tak ada, rakyat tak boleh makan. Tak baiklah kita sebagai pemimpin, kalau kita sebagai pemerintah, kita melakukan tindakan begitu, kita merunsingkan rakyat, membuatkan rakyat tak tidur malam. Jadi saya rasa ini sepatutnya teluslah, ikhlaslah setiap mereka yang bernama pemimpin. Jangan kamu berlindung di sebalik sini sekejap-sekejap COVID. Sekejap-sekejap COVID. Saya kadang-kadang bosan. Memanglah kita takut. Tapi kenapa ditakut-takutkan? Sebab tu macam saya katakan, kalau kita ni sentiasa diberi rasa takut, macam di kawasan kampung, dekat dengan rumah kita tu ada pokok pisang. Malam terang, bulan penuh, pokok pisang, pucuk pisang tu tegak aja. Okey, malam bila angin bertiup, pokok pisang tu bergerak, pucuk dia bergerak. Jadi kerana kita ni sering ditakut-takutkan. Oh, jaga, ada hantu pocong. Kampung kita ni dah datang hantu pocong.
Kita masuk kawasan rumah kita di kampung tu, tengok pokok pisang bergerak aja tu, dah kita kata itu hantu. Inilah jadinya sekarang. Inilah jadi sekarang ni. Ketakutan kita pada COVID, sedangkan kita ada Allah SWT. Saudara ini Edino dah bagi tahu. Saudara Edino dah bagi tahu, kita sentiasa ambil air semaya, cuci hidung kita, bersih apa semua. InsyaAllah. Dia bukan macam roket serang tu. Dia bukan macam apa ini serangan ray ataupun ini heat ray yang melanda negara. Dia bukan berterbangan gentayang begitu, tidak. Kita jaga duduk di rumah, jaga bersih, jaga keluarga kita, insya-Allah kita boleh memutuskan. Bagaimana orang Perlis boleh memutuskan? Dah masuk minggu ketiga ni. Saya tanya kepada warga Perlis. Ini mana keras dan gambar ni tak faham. Betul lah, ini kami rakyat dah muak dengan ahli politik Malaysia ni. Ya saudara Ma'rif Abdul, kita kadang-kadang menyampah. Kerana mereka mencipta alasan yang kadang-kadang di luar jangkauan logika. Mencipta alasan yang seolah-olah kita ni bodoh. Seolah kita ni baral sangat tentang politik. Mereka je yang pandai. Menciptalah bagulah kamu. Memang baik untuk mengingatkan rakyat supaya pertama sekali jaga kebersihan. Kita berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Itu kalau saudara naik MRT ke, naik LRT, pengumuman itu baik. Itu baik. Tapi jangan sikit-sikit tak boleh buat ni kerana COVID. Tak boleh buat itu kerana COVID. Setiap musibah yang didatangkan oleh Allah SWT adalah Tuhan janji ada musibah, ada rahmatnya. Jadi atas sebab itu dia mengajar kita untuk sentiasa bersih. Jadi rakyat Malaysia akan jadi rakyat yang cukup bersih, yang sentiasa berwuduk. Jadi dah dijelaskan virus corona ini, pandemiknya dia takut pada sabun. Jadi kita sentiasa bersabun badan kita, mandi, okeylah. Yang ditakut-takutkan kenapa? Cuma bagi tahu hari ini peningkatannya. Kerana apa? Puncanya apa? Jadi supaya rakyat faham. Itu bab COVID. Saya tak marah lagi. Tapi masalah sekali, sikit-sikit bajet. Sikit-sikit bajet. Dia mula-mula beria-ria nak. Beria lah. Dia nak supaya ini diadakan perintah darurat. Jadi kalau perintah darurat, orang lain tak boleh tahulah. So Dewan mesti tahu gitu je. Tak boleh lah. Untuk apa tujuan perintah darurat? Adakah untuk menghentikan ini pembentangan bajet? Kerana khawatir bila bentang bajet nanti awal-awalnya adalah usul ni tak berjaya. Dia ketakutan yang sebenarnya bukan bajet. Ketakutan sebenar-benarnya adalah berhubung dengan usul undi tidak percaya. Speaker Dewan Dato' Azhar Harun dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu 2 tahun dulu sebelum jadi speaker. Iaitu usul undi tidak percaya ini adalah menyentuh soal perlembagaan. Sesuatu yang menyentuh soal perlembagaan hendaklah didahulukan. Peraturan Dewan adalah merupakan SO, Standing Order, yang tidak boleh mengatasi perlembagaan. Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah dah bagi tahu bahawa usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang diluluskan oleh bekas speaker yang lalu Tan Sri Arif hendaklah didahulukan sebab ini mencangkupi aspek perlembagaan. Dan Tan Sri Perdana Menteri juak-juaknya orang kelilingnya kenalah berlapang dada dan berani. Kalau tak buat salah, apa nak takut? Bawalah. Tapi kerana ada dosa ahli-ahli Parti Peribumi Bersatu mengecewakan warga UMNO. Dosa ahli-ahli Parti Bersatu ni cakap lebih besar. Orang macam Azman Ali, orang macam Hamzah, abah kita lah yang terbaik. Kita kena bersyukur. Abah kita inilah, maka COVID itu dapat kita redakan. Hebatnya. Basyarah pula di Sabah. Yakinlah kita mempunyai seorang Perdana Menteri abah yang sayangkan rakyat. Kalau kamu begitu, rakyat percaya, apa nak takut? Siapa yang menentangnya tentu akan dimarahi atau dikutuk oleh rakyat. Jadi ini masalahnya. Sekarang bila dengar kata bahawa Datuk Seri Najib sudah menarik sokongan.
Yang Muhammad Mulya Tengku Razali tarik sokongan. Datuk Nazir Aziz dulu kata tarik sokongan. Ada pula kena surat katanya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk usul menurunkan Sri Muhyiddin. Sudah mula dibayangi ketakutan. Kalau dia tak ada dosa dengan UMNO, tak ada masalah. Kalau pemimpin-pemimpin dia tak tidak mengeji UMNO ni. Ini mereka bercakap, orang UMNO ni kena berterima kasihlah pada Abah. Terima kasihlah pada Tan Sri Muhyiddin kerana melantik orang UMNO jadi menteri. Kalau tak ada orang UMNO, kau orang pun tak jadi menteri. Barang. Kalau UMNO tak ada memberi sokongan, tidak mungkin Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi bila dah keadaan begitu, mulalah diburu ketakutan apabila merasakan ahli-ahli Parlimen UMNO dah mula. Kalau ini keadaannya, kalaulah pembahagian, orang kata, mimah, harta perang ni, diberi sama rata, saya ingat tak ada masalah. Jadi Amran Masyid, kenapa UMNO tak terus kata Tan Sri Muhyiddin tidak disokong lagi? Kan senang bagi tahu, ialah dia begini, bila semalam, saya tahu apa maksud saudara. Semalam Majlis Tinggi UMNO bersidang, mungkin secara tertunggu-tunggu. Malam tadi Majlis Tinggi UMNO memang bermusyarat. Sebab musyarat itu adalah ekoran daripada jam 12 tengah hari sampai pukul 4 petang diadakan pertemuan antara ahli-ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional dengan Presiden UMNO untuk membincangkan hala tuju setelah cadangan untuk mengajarkan darurat ini yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin ini telah ditolak. Jadi ke mana arah kita? Jadi semalam ada perbincangan, memang panas. Tentulah panas. Sebab yang bercakap itu semua ahli-ahli Parlimen, bijak-bijak bergelaka. Jadi bila berbincang semua, lanjutannya pada pukul 8.30, pukul 9 malam, diadakan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Sebab Majlis Tertinggi UMNO dah lama tak bermesyuarat. Parti UMNO ni dia kena ada mesyuarat tiap-tiap bulan. Banyak laporan yang terima dan sebagainya. Tapi kerana isu tentang perintah darurat ini memeranjatkan seluruh warga UMNO dan rakyat, maka ia menyebabkan satu agenda yang perlu dibincangkan lebih awal. Maka dibincanglah. Jadi adalah pro and kontra. Maka perbincangan itu berlarutan. Agak sampai melepasi waktu tengah malam lah. Dia ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Jadi ada pihak sokong, ada pihak tak sokong. Malahan kenyataan Datuk Seri Najib, saya akan baca nanti itu, pun disalahartikan. Jadi UMNO bukan kita mau menyanggah titah Tuan Agong. Warga ahli-ahli Parlimen UMNO jelas kita dah tak boleh terima. Pimpinan UMNO dah tak boleh terima dah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Berbolak-bolak, cakap begitu, cakap begini, apa semua. Menteri-menteri dia. Contohlah macam Azmin Ali. Kenapa Azmin Ali dah sekarang diam sekarang ni? Kerana bila usul undi darurat nak diadakan, ditolak, bekerja ke rumah Tan Sri Muhyiddin, menangis sampai merah-merah hidung. Saya rasa dia clown pula. Jadi kalau dekat Sarkis tu, merah hidung. Jadi dalam keadaan begitu takut kehilangan. Peluklah Tan Sri Muhyiddin tu, minta jangan berhenti apa semua. Malahan mesyuarat kabinet pun ada juga menteri yang menangis tersesak, janganlah Tan Sri berundur. Takut. Tetapi mereka lupa itu adalah karma terhadap mereka melakukan tindakan yang teramat biadab terhadap UMNO. UMNO ada karmanya. Saya betul, siapa saudara ni? Saudara Halimah Tun Sa'adiah. Tolong ingat jasa UMNO. Jangan lupa daratan, buruk padanya. Ingat. Jadi kata umat, ingatlah sumpah dan sumpah laknat yang lepas atas Datuk Seri Najib. Ya UMNO ni, kalau kamu berkhianat, tak lari, kena. Tuan Dr. Mahathir khianat pada UMNO tak lama, 22 bulan. Tak terap. Bukan UMNO yang buat. Dan sekarang Tan Sri Muhyiddin. Kerana melihat UMNO ini sebagai musuh. Sedangkan UMNO itu wujud sebagai sebuah perjuangan. Saya nak bagi tahu UMNO itu perjuangan. Ia bukan parti politik semata-mata. Ia adalah sebuah perjuangan. Jadi tak apalah saudara yang ada dalam RBA ni nak maki saya, makilah. Saya okey. Sebab bukan apa pun, tak jejas pun. Dan saya yakin rakyat ramai warga yang melayari media sosial ini ramai.
Secara silalah kemukakan hujah. Jangan terus marah. Jangan terus sumpah serana. Ya, ini Saudara Mak Azmi Mak Ali, zaman Harun masa letak jawatan ada juga orang menangis. Jadi bila keadaan begitu, mereka mahukan supaya Tan Sri Muhyiddin dikekal dan sebagainya. Jadi ada berlaku pernikahan. Kalangan menteri yang menganggotai Majlis Tinggi itu of course mempertahankan Tan Sri Muhyiddin. Dan yang mereka yang tak ada jadi menteri apa semua, yang ahli biasa memberi gambaran. Sebab mereka mendengar suara akar umbi. Suara akar umbi sudah tak tahan kebiadapan budak-budak armada. Biadab, kurang sopannya ketua armada. Duk maki hamun UMNO ni, pemimpin UMNO ni. Jadi mereka dah tak boleh terima lagi. So bila ruang begini, okey, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Dr. Mahathir nak buat usul tak percaya, kita sokonglah. Ajarlah sikit, baru dia tahu langit tinggi rendah. Jangan dia ingat selama ini UMNO ni boleh dipercacai. Jangan dia fikir warga UMNO ni tak tahu nak marah. Biarlah RBA nak marah pun, kita nak bagi tahu, jangan ingat orang UMNO tak ada perasaan. Kita juga ada perasaan. Jadi bukan soal kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Ini bukan kerana kita menyokong Dr. Mahathir, tidak. UMNO kekal. Sebab itu Presiden UMNO menyatakan berkali-kali, awal-awalnya kita menyokong Kerajaan Perikatan Nasional itu hanyalah untuk menyelamatkan, dan yang paling penting tak ada DAP. Patut buatlah. Tak, kita tak marah. Ini saya nak jelaskan, warga UMNO tak kecil hati, tak marah. Walaupun menteri-menteri yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin itu bukan cadangan daripada UMNO dan jawatan-jawatan berita tidak merupakan kementerian penting. Tak apa. Tak ada masalah. Bila dia kata nak dia bawa, kalau saya tak ada, Dr. Azmin Ali lah yang akan mengurusikan kabinet, kita diam. Saudara dengar setiap malam saya serah Azmin Ali? Tidak. Tapi kita tak boleh tahan bila mereka mengatakan UMNO kena berterima kasih pada PBM. Itu yang kita tak boleh terima. Dan sekarang ni kita nak tunjuk, nak bagi tahu pada mereka, now kamu tengoklah langit tinggi atau rendahnya. Jadi ini bukan kita nak menyanggah titah tuanku. Bajet kita akan luluskan. UMNO akan menjaga, sebab itu Majlis Tinggi mana tadi mengeluarkan satu kenyataan yang dihantar pada media bahawa mesyuarat Majlis Tinggi UMNO memutuskan untuk menyokong kerajaan. Dia tak kata Tan Sri Muhyiddin. Dan kita mau melakukan rekolosi ataupun penyatuan parti-parti politik termasuk parti pembangkang. Artinya pada kita reconcile, kita satukan balik untuk kepentingan rakyat, untuk dalam usaha kita memerangi virus corona, dan bajet akan diluluskan. Soal perlu pembetulan itu akan ada waktu dari masa ke semasa. Saudara jangan lupa bajet ini bukan hanya terhenti setakat itu. Bukan pada 6 bulan ni, bentang itu sajalah bukan. Tak ada. Saudara jangan ingat, cuma bajet ini adalah guideline dulu. Adalah satu kerangka. Kerangka macam mana negara nak berbelanja. Selalunya perbelanjaan yang diizinkan oleh sesebuah negara itu untuk berbelanja dalam bajetnya adalah sekitar, tak silap saya, dalam 5 atau 5% rasanya daripada KDNK-nya, daripada GDP. Kalau pendapatan negara itu 1 triliun, mana 500 juta lah boleh digunakan. Tak silap saya itulah. Kalau tak silap saya. Tapi rasanya bukan 5%, rasanya mungkin 30%. Itu pun saya tak dapat ini nak membuat penjelasan. Mungkin saudara yang tahu soal bajet, saudara yang biasa kerja dengan kerajaan, tolong bantu saya. Tapi tak silap saya, ia berdasarkan pada GDP kita. Apa yang pendapatan negara sekian-sekian banyak kita boleh gunakan. Jadi perangkaan di Kementerian Kewangan, dia akan bincang dengan Bank Negara, dia akan bincang dengan sektor-sektor, bagai cukai dan sebagainya. Berapa jumlah kita nak dapat tahun 2021. Kerana tahun itu kita akan menghadapi bahaya coronavirus, negara-negara lain ekonominya menghudung. Macam saya katakan tadi, London sudah teruk apa semua. Jadi dalam keadaan begitu, kita harus membentuk satu belanjawan. Macam rumah kita ni, kita menyangkakan tahun depan ni kita dapat pendapatan mungkin 10,000 sebulan. Kalau 10,000 sebulan, kita boleh berbelanja lebih kurang 2,000 sebulan lah.
Sebab 1,000 nak bayar sewa rumah, 1,000 nak bayar duit kereta, 1,000 anak sekolah, 1,000 nak bayar tu, 1,000. Jadi kita boleh belanja dalam 2,000. Begitulah bajet negara kita ini. Jangkaan pendapatan negara. Jadi jangkaannya mungkin kita boleh perolehan kerajaan daripada cukai. Kerajaan tak ada berniaga. Sebab itu bila mereka menentang GST itu, nakkan konon-kononnya kerajaan Pakatan Harapan dulu nak bebas daripada percukaian. Bila cukai, tak ada cukai, apa kerajaan nak dapat? Bila kerajaan tak ada pendapatan, mana nak cari duit nak bayar gaji apa semua? Lebih baik tak ada bajet, tak ada pendapatan. Kerajaan bukan ada perniagaan. Kasih Malaysia 25% GDP. Terima kasih. Jadi 25% daripada pendapatan negara itu digunakan untuk perbelanjaan. Dan kena ingat ada itu adalah ramalan pendapatan daripada hasil cukai yang disatukan. Maksudnya cukai yang disatukan adalah kepelbagaian cukai. Cukai judi, cukai arak, semua ada dalam tu. Cukai-cukai ini disatukan. Masalahnya kadang-kadang orang melihat percukaian ini hanya income tax. Tidak. Saudara beli rokok sebungkus. Di Malaysia ni cukai ni paling tinggi. Harga rokok tu sebungkus RM17.40. Sedangkan harga sebenarnya adalah RM5. Jadi RM12 tu cukainya. Yang RM12 ini masuk dalam kantung. Yang antara penyumbang paling besarnya adalah rokok lah, sebab rakyat kita kuat merokok. Saya pun kuat merokok. Jadi dalam keadaan begitu, percukaian ini disatukan. Jadi duit daripada cukai akan dibelanjakan untuk bayar gaji. Sebab itu kita mengatakan mereka yang bekerja di kerajaan tu, mereka mendapat pendapatan hasil daripada pembayar cukai. Jadi kalau kamu bekerja, gaji kamu dibayar daripada cukai rakyat, kerjalah untuk rakyat. Jangan tunjuk besar. Kamu jadi Perdana Menteri, bekerjalah untuk rakyat. Tapi kalau kamu cuma satu hari kamu boleh kerja 4 jam, seminggu dalam 3-4 hari saja, ini sudah tak betul. Ini masalahnya sebab kita sebagai pembayar cukai, gaji kamu besar RM100,000 sebulan. Kalau saudara pernah attend mesyuarat syarikat-syarikat listed company, saudara Mahkamah sama tu, macam mana katak boleh ke UMNO terima kenali kelakuan BN? Saya tak faham soalan saudara Mat. Macam mana katak boleh ke UMNO terima kenali ke dalam, mungkin saudara mengatakan ini mungkin Datuk Isyamuddin kot, S2O jadi Bendahari Barisan Nasional. Mungkin, saya tak tahulah. Itu yang menjadi persoalan. Saya akan ulas sekejap lagi lah kalau ada masa. Tapi saya nak ulaskan tentang pendapatan kerajaan. Pendapatan kerajaan tak lain tak bukan adalah cukai. TJ, Muhyiddin seorang yang licik, Datuk. Dia dah beli semua MP UMNO dengan jawatan. Cuma Datuk Seri Najib, Kuli dan Nazir Aziz yang tolak tawaran lumayan dari Muhyiddin. Saya rasa Muhyiddin akan kekal di puncak kuasa. Itu terpulanglah. Kalau dia rasa dia kekal di puncak kuasa, nak buat apa lagi takut-takutkan rakyat dengan bajet apa semua? Nak buat apa mengatakan bahawa pengusul undi tak percaya pada Tuan Sri Muhyiddin ni adalah melanggar titah ucapan Tuanku? Tak ada. Tuanku tak kata jangan bawa usul tidak percaya pada Perdana Menteri saya. Tak ada. Apa yang dilafazkan, dititahkan oleh Si Paduka Baginda Pertuan Agong, baginda mahu supaya ketenteraman politik ini disantuni. Kalau boleh jangan bergaduh, jangan berbalah sama kaum. Itu saja. Saudara Ismail Ali, 100,000 sebulan, boleh kerja 4 jam je sehari. Itu macam PM sekarang je tu. Saudara pun tahu. Jadi Agong titah supaya ahli-ahli politik hendaklah bekerjasama. Bekerjasama maksudnya let us unite together. Bukan sokong Tan Sri Muhyiddin. Banyak maksud tu. Jadi dalam keadaan begini, kita merasakan bahawa sudah sampai waktunya bajet ini diluluskan. Siapa yang tak nak luluskan bajet? Bajet lulus sebagai dia punya kerangka. Pendapatan negara sekian banyak, macam saya kata tadi, dan ini yang akan kita belanjakan. Kerajaan tidak ada perniagaan. Kerajaan dapat daripada hasil cukai. Sebab itu, bagi mereka yang melarikan cukai, tu dah buat lari cukai rokok,
cukai arak, cukai apa semua tu, kasam tangkap tu, sepatutnya firing squad je, tembak je. Mereka ini treasons. Mereka ni khianat pada negara. Mereka yang ada duit dulu shopping di London, beli baju macam-macam, seluar beli Levi lah, beli Versace lah, apa semua, jenama-jenama yang hebat, bawa balik dekat airport, lepas tu buat pelari cukai. Kau boleh berbelanja tapi kau tak mau bayar cukai. Tak boleh lah begitu. Dan percukaian negara kita, contoh macam beli kereta. Kereta kita mahal. Cukai kereta kita tak silap saya dalam 235%. Jadi sebuah kereta kita beli, kita bayar cukai. Begitu juga cukai jalan, lesen. Dulu ada cukai TV, sekarang dah tak ada dah. Sekarang ni kita bayar pada Ananda Krishnan. Rasa pensuasaan, kita tak bayar cukai TV, kita bayar pada Ananda Krishnan, iaitu Astro. Itu dasar pensuasaan. Lebih kena tanya Tuan Dr. Mahathir Mohamad, jangan tanya saya. PM duit nak, kerja malas. Bukan nak duit je, nak semua dia nak. Kasim Isha, orang UMNO pasti tahu pada tahun 2008 Tan Sri Muhyiddin pernah mendesak Pak Lah meletak jawatan. Itu cerita lama memang betul. Masa itu bila Pak Lah pada 2004 Pak Lah menang besar. Menang besar. Kita UMNO rasanya kerajaan Barisan Nasional melebihi 2/3. Menang besar. Tapi bila datang 2004 kesan 2008 kesan daripada yang saya katakan budak tingkat 4 yang dipimpin oleh Khairi Jamaluddin dan serangan Tun Dr. Mahathir berhubung dengan Pak Lah, budak tingkat 4, Khairi Jamaluddin. Akhirnya UMNO Barisan Nasional hilang 2/3. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin berada di Singapura, mengeluarkan kenyataan di negara tersebut minta Pak Lah letak jawatan. Tapi bila pilihan raya selepas itu dia jadi Timbalan Perdana Menteri, tak mampu dapat 2/3, dia diam. Jadi orang macam ni kita nak percaya macam mana? So jadi dalam balik kepada tentang bajet ini, saya mohon rakyat faham. Kalau usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Dr. Anwar Ibrahim ke, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ke, kalau disokong oleh ahli-ahli Parlimen UMNO, jangan marah. Jangan kata kita melakukan sabotase terhadap bajet. Tak. Bajet akan berjalan. Kalau terhenti kerana berlaku pertukaran kerajaan, berlaku pertukaran Perdana Menteri, berlaku pertukaran menteri-menteri kabinet, maka mungkin sekejap ditangguhkan dalam 2-3 minggu. Lepas itu bentang balik. Selepas itu bajet akan dibentang balik. Kerana tiap-tiap perbelanjaan negara mesti diluluskan di Parlimen. Itu dia punya dasar. Mengikut akta, mengikut perlembagaan. Sila rujuk perlembagaan. Wang negara tidak boleh dibelanjakan begitu sahaja tanpa kelulusan Parlimen. Itu kehendak perlembagaan. Nasuh Hasan, Datuk, berapa lama lagi Tan Sri Muhyiddin jadi PM? Tak tahu, tak kena gaya besok dia berhenti tu. Mungkin lah, tak tahu. Mungkin dia kata besok my last cabinet. Kerana jaraknya dengan 2 bulan tu, seminggu je. Dan waktu itu, saya yakin benda ni pasti berlaku. Sebab kenyataan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak, selepas dia balik daripada menghadiri pertemuan antara ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dengan Presiden UMNO, dia kata bahawa banyak orang salah apa, dia kata banyak orang sudah salah mentafsir apa kenyataan saya. Dia kata mana kenyataan Najib ada simpan, dia tak ada. Aduhai, sekejap ya, saudara, sabar sikit ya. Dia kata sila faham betul-betul. Ada media portal yang laporkan seolah saya mendesak semua ahli-ahli Parlimen UMNO untuk sokong Anwar Ibrahim jadi PM. Itu kata Najib. Ini kurang tepat. Mesyuarat hari ini adalah untuk semua ahli Parlimen membincangkan 7 parti dalam krisis COVID hari ini, dan kita diberi peluang untuk mengeluarkan pandangan masing-masing. Cadangan pertama saya, kata Najib, adalah untuk UMNO mendesak satu tarikh tetap untuk pilihan raya umum pada masa hadapan selepas COVID. Itu pertama. Yang kedua, membubarkan Parlimen untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat untuk memilih semula juga pilihan parti semasa PM7 letak jawatan pada bulan Februari lalu. Dan saya berpendapat ini adalah pilihan terbaik untuk negara sebab majoriti yang tipis kerajaan Perikatan Nasional adalah puncak politik tak stabil pada ketika ini, dan ini juga akan menyebabkan pelabur tak yakin negara kita. Saya juga berpendapat katanya bahawa PM8 telah mencorak langkah yang salah
Ini Datuk Najib kata, bahawa Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin mencorak langkah yang salah untuk meminta darurat dalam usaha mengekalkan kuasa. Dan saya bimbang bahawa permintaan dia yang ditolak Yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu boleh menyebabkan UMNO disalahkan oleh pengundi. Jadi cadangan kedua saya ialah cadangan pertama ditolak PN, maka UMNO perlu terbuka kepada rundingan dengan parti-parti politik lain termasuk parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika UMNO masih tak puas hati dengan layanan dalam kerajaan PN selepas apa yang berlaku di Sabah. Saudara tahu, kena ingat tahu bahawa pedihnya pimpinan UMNO. Pedih di peringkat akar umbi, di ketua-ketua bahagian. Apa rasa hati kita? Kita bukan hanya dibohongi, UMNO dikhianati di Sabah. Peristiwa pilihan kecil, pilihan negeri Sabah tu tidak boleh dimaafkan. Jadi benda ini disimpan. Sebab Datuk Seri Najib ni, dia orang bangsawan. Dia orang kaya empat. Dia faham anak ketua orang bangsawan. Dia tidak melampiaskan kemarahan macam mana saya. Saya tentulah makin hamun saya. Dia tak ada, dia diam, dia simpan. Marah, tapi dia tak tunjuk kemarahan dia. Tapi bila ada waktu-waktu, dia menyatakan. Lepas tu dia kata, rundingan pada ni masuk ni puas hati selepas apa berlaku Sabah. Namun, cadangan saya ada syarat, dia kata. Bahawa kerjasama dengan Anwar tidak akan melibatkan parti DAP. Ini ditegaskan beberapa kali dalam mesyuarat hari ini. Kita kita boleh kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya memanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun adalah DNA UMNO. Jangan selalu marah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma kita kata tak mau DAP. Cuma dalam keadaan sekarang ni pun saya pun khawatir juga. Sebab buat masa ini kita kata DAP sedangkan negara memerlukan negara kita dalam social contract berbilang kaum. Macam mana kita nak lantik menteri nanti. So lepas tu apa kata Datuk Seri Najib? Saya lihat kita boleh bersama dengan namun cadangan saya dan syarat bahawa kerjasama dengan Anwar tidak akan melibatkan DAP. Ini ditegaskan berkali dalam mesyuarat hari ini. Saya lihat kita boleh bersama dengan Muhyiddin dan Azmin pada bulan Februari lalu. Walaupun pada masa itu PBM merupakan musuh kita yang banyak mengambil ahli-ahli Parlimen UMNO. Kenapa kita tak boleh runding dengan Anwar untuk bersama dengan bersyarat? Jadi kata Datuk Seri Najib, kita boleh bekerjasama dengan Parti Perubatan Bersatu, PPM, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin dan Azmin Ali yang mencuri ahli-ahli UMNO. Ini melompat ni. 17 orang. Lepas tu cari orang ni, cari sokongan. Dan kita boleh bekerjasama bulan Februari. Apa salah kalau aku nak kerjasama dengan parti PKR? Let's think. Mari kita berfikir dengan secara matang. Jangan kita penuh dengan sentimen, penuh dengan kebencian. Tak boleh. Apa salahnya? Memang kalau nak ikut dalam parti kerajaan Pakatan Harapan, PKR pada dalam situ juga. Dan jangan lupa kita ditumbangkan oleh lambang PKR. Kita bukan ditumbangkan oleh PBM. Dan terbukti PBM cuma menang 13 kursi. Jadi sebenarnya tak ada legitimate untuk kita. Tak ada local standby untuk UMNO berunding dengan PBM pun. Patutnya kalau nak berunding atas nama kuasa, lebih baik UMNO berunding dengan PKR. Sebab PKR lebih banyak dia punya parti yang menang. Kerana apa kursi dia. Jadi itu kata Datuk Seri Najib. Jadi janganlah kita menyalahkan pimpinan kita bila nak berunding. Jangan sampai ini mereka tahu bahawa nak berunding itu nak menjatuhkan Sri Muhyiddin adalah untuk menggagalkan bajet. Saya kata ya Allah, apa ceritalah dia orang ni. Jadi kita kena faham. Kita kena faham. Saya tadi saya baca satu tulisan ni. Bila mereka berselindung di sebalik bajet, saya dapat kiriman ini sebenarnya yang orang mulia Tengku Razali hantar kat saya malam tadi. Sedap saya baca, dia pun ketawa. Dia pun ketawa baca tu, dia kata, Datuk, what do you think about it? Saya kata okey. Ini dia punya Sri Hayati ada tulisan, kita tak tahu siapa penulisnya. Dia kata, dear politician. Dia dua orang-orang politik di Malaysia. Especially you 222 Jackases in Parliament. Terutama anda yang 222 orang yang berada di Parlimen. Kami, tulisnya, dah bebas dulu, dah hampir bebas dulu. Kami dah patuh SOP. Berbulan lamanya kami flatkan curve, itu lingkungan untuk COVID virus. Kami solat berterawih di rumah, kami raya di rumah, kami belajar untuk baca khutbah sendiri kat rumah. Itu saja ya.
Kemudian kami kerja di rumah. Walaupun internet kadang-kadang semput. VPN selalu disconnected. Try resipi baru di rumah. Jadi pandai duduk di rumah ni kena masak sendiri. Try resipi baru di rumah. Kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi. Tapi kami layankan juga. Lepas tu kami post kat FB sebagai hiburan. Masa kita dalam PKP dulu. Dia mengulangkan balik. Jadi dia sebenarnya tak setuju perintah darurat. Buat PKP tak apa juga lagi. Anak-anak kami struggle dengan online learning. Dia kata, kadang-kadang Google Classroom, kadang-kadang Telegram, kadang-kadang WhatsApp, kadang-kadang Discord. Kejap pakai laptop, kejap pakai smartphone. Kami layankan dalam cloud bekerja ni, dia kata. Anak duduk asrama, berbulan tak dapat jumpa. Kami akur agar flatten the curve, agar lingkungan ataupun virus corona dapat dijarakkan ataupun dihentikan. Tapi apa jadi, dia kata? Semua kami buat demi Malaysia tercinta. Ada yang hilang pendapatan, ada yang gaduh laki bini, ramai tak dapat jumpa mak ayah waktu raya. Semua rakyat korbankan. Ikut patuh PKP. Tapi apa jadi? Ini soal apa jadi? Sibuk berpolitik, lompat parti, bubar kerajaan, pilihan negeri, sibuk berkempen sana sini. Sekarang apa jadi? Semua kluster. Kluster keluar, kluster parit, kluster tembok, kluster longkang, kluster tingkap, kluster belanga, kluster selipar, kluster. Punca tak ada. Dia geram ni sebenarnya. So kami tak pedulilah politician. Anwar kau ke, abah kau ke, atuk kau ke, apek kau ke, korang semua sama aja menyusahkan rakyat. Jadi berhentilah kejap mainan korang tu. Boleh tak? Bila COVID-19 betul-betul dah tak ada, vaksin dah merata, korang sambunglah pemerang. Sekarang bagi kerjasama, cari jalan terbaik untuk berkhidmat untuk rakyat. Kalau tak boleh, duduk rumah, diam-diam. Bagi Bang Syam buat kerja. Kami tak pedulilah. Siapa ada nombor ke, kami tak pedulilah. KKM punya nombor aja. Jadi KKM tu Kementerian Kesihatan punya nombor saja yang kami fikir. Cuba kau tengok. Ini kenyataan akhirnya warga menzahirkan kenyataan mereka. Mereka dah geram, dah fed up. So jadi dia kata, nombor kau ada ke, abah kau ke, abang non ke, atuk, kami tak kisahlah. Artinya rakyat sekarang sudah menzahirkan kebosanan melihat percaturan politik yang semakin cloud. Jadi sebab itu jangan lagi sekarang ini ditambah pula lagi, kalau nak usut tak percaya ini, dah artinya menyanggah titah dulu yang memula Yang Pertuan Agong. Ini apa punya ke laut punya alasan ni? Budget is budget. Sekarang ni kita pula dulu, sekarang ni saya perhati betul-betul sekarang, kita sudah mula memasuki era penggunaan internet ataupun media sosial ni dengan penuh kecelaruan. Laga-melaga. Saya tengok ada kiriman ni satu ni daripada yang keluar daripada The Stringer. The Stringer ni orang putih lah bahasa Inggeris. Berhubung dengan opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim, bombshell on September 23rd when he announced that he command parliamentary majority has brought to the surface. Dan konon sekarang ni ada dua kumpulan pula. Satu kumpulan Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu kumpulan Tengku Razili Hamzah. Datuk Seri Anwar Ibrahim didukung oleh Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan bosku Datuk Seri Najib. Kumpulan Tengku Razili Hamzah didukung oleh Syamuddin dan Timbalan Presiden Datuk Mak Hassan. Pula dah nak dilagakan lagi. Ini tak ada lain kerjanya. Kerjanya oleh mereka. Mereka yang sudah diburu ketakutan. Mereka-mereka yang berada dalam pakatan ni Parti Peribumi Bersatu ni, mereka sudah diburu ketakutan. Jadi lagalah. Tak cukup laga, maki hamulah Presiden. Hari ini lumat, semalam lumat. Buat meeting salah, tak buat meeting salah. Buat kenyataan salah, tak buat kenyataan salah. Datuk, kabarnya ada gerakan untuk undi calon bebas next PRU. Jadi gini, Saudara Ridwan Ozma, saya suka juga menjelaskan begini. Kita kalau calon bebas ni, kita nak mengadu dekat siapa nanti bila lepas pilihan raya, katalah dia kalah. Kalau calon bebas itu kalah, bila habis pilihan raya, kita jumpa siapa? Kalau ada parti, ini waktu satu ketika dulu, saya berjumpa dengan Yang Muhammad Tengku Razili, macam mana apa payah kita bebas? Dia tak boleh. Sebab rakyat nak berpaut dekat mana?
Seburuk-buruknya dia katalah UMNO bertanding. Tapi kita kalah. Tapi bila dah habis musim pilihan raya apa semua, rakyat masih ada tempat untuk mengadu bertanya hal. Iaitu bertanya kepada pejabat parti, pejabat UMNO. Tapi kalau bebas ni, dia tak peduli. Jangan benarkan kita begitu. Abah Syekh macam ayah laga Datuk. Tak tahulah saya. Datuk punya Datuk patutnya ada nama kluster, politik kluster. Bantahlah, saya tak kisahlah saya. Tapi apa yang disuarakan tadi membuatkan saya terfikir benarlah. Kerana mereka berselindung di sebalik politik hanya untuk kebejatan. Sebab itu yang saya nyatakan dari awal tadi, kita sekarang ni ada 3 golongan. Iaitu golongan yang pertama sekali adalah mereka yang yang sering melontarkan retorika. Retorik lah. Kalau tak sokong Tan Sri Muhyiddin, langgar titah tuanku. Tak sokong Tan Sri Muhyiddin, tak nak kekal Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tak ada bajet. Ini merapu. Kerana matlamatnya adalah untuk menjelmakan satu fata morgana politik. Orang akhirnya sokong balik pada Tan Sri Muhyiddin dan mereka kekal dapat jawatan. Sedangkan kita tahu dia dah tak boleh perform. Sebab itu saya tiap-tiap malam saya kata, biarlah Tan Sri Muhyiddin ni tenang. Okey, saya rasa dia dah cukup jadi Menteri Besar Johor pun dah cukup kaya dah. Rumah pun duduk dekat dekat bukit nama tempat tu, dekat dengan Stadium Murni, Bukit Damansara tu. Rumah pun banglo, anak-anak pada okey, menantu okey. Kita tak nak ceritalah projek apa semua yang dapat. Saya rasa cukup untuk hidup senang lenang. Dan sekarang dia pula ada sakit, berhentilah. Orang keliling ni takut sangat pahal. Hamzah pun dah kaya. Azmin berkaya-kaya lah lagi. Jadi kenapa nak gini? Sudah-sudahlah. Sebab bila you dah tak boleh, terbukti you cannot perform. Terbukti anda tidak berkemampuan. Jadi bila anda tidak... Saya minta maaf saudara, saya dia masuk call. Nak buat macam mana? Kawan-kawan ni kadang dia tak tahu saya ada live. Jadi sekejap lagi saya akan call dia balik lah. So jadi dalam keadaan begitu, bagi saya sudah-sudahlah. Adalah terbaik kalau Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri berundur diri. Beri pula orang lain. Bajet diteruskan. Cuma saya nak pesankan sekali lagi, jangan berlindung di sebalik bajet. Jangan, Datuk, tolong sebut nama anak saya dalam live, Datuk. Farshad Farshad Hulaif. Susah nak sebut ni, Sadawi. Farshad Hulaif. Apa khabar Farshad Hulaif? Papa nak sebut, okey, ni uncle sebutkan ya. Politik lebih dahsyat daripada COVID. Benar? Politik ni kadang bukan nak membunuh. Di pencen tak dapat, Datuk. Pencen tak dapat lagi. Itulah masalahnya. Tan Sri Muhyiddin tak sesuai jadi pemimpin. Najib Zahid tak kaya ke, Datuk? Kaya. Dia kaya. Tapi kata dia semua sekarang ni, semua duit dia kena beku. Itu pun satu hal lagi. Saya tak mau menceritakan soal itulah. Itu beliau dia masih lagi di mahkamah. Jadi maka sudah sampai waktunya patutnya mereka rilis lah. Tapi dia masih berbicara, biarlah begitu. Saya katakan bahawa Tan Sri Muhyiddin dah cukup. Kerana dia tak boleh memimpin. Masalahnya Tan Sri Muhyiddin ternyata gagal. Ingat, saya katakan gagal sebagai Perdana Menteri. Kerana tiap-tiap kali dia muncul di kaca TV, menghancur luluh hati rakyat. Janji cakap tak serupa bikin. Kata semua orang, no one is left behind. Saya cukup marah yang tu. No one is left behind akan dapat peruntukan. Akhirnya tak dapat. Kita nak bertanya daripada 250 bilion yang kamu gunakan, you ambil daripada khazanah negara tu, perhalusi, nyatakan secara tuntas pada kita. Nyatakan ke mana duit itu. Siapa yang dapat. Ini sebab waktu dia minta dulu tu, saya dengar. 250 bilion akan dikeluarkan daripada khazanah negara untuk rangsangan ekonomi. Kesan daripada COVID-19. Ke mana pergi duit tu? Kenapa masih ramai lagi orang tak dapat? Anak-anak muda yang janjikan tak dapat. Jadi kerana itu saya kata, you are not fit to be the Prime Minister because you lie to the public.
you menipu rakyat. Jadi saya rasa bila dalam keadaan begini pula ni sekarang ni, bila ada usul you tak percaya, ternyata you tak ada sokongan, why not? Yang kedua, you memimpin parti you, yang parti yang tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih kepada UMNO. Sama ada Hamzah ke, sama ada Azmin ke, sama ada you punya ketua armada ke, UMNO disinggung saban hari. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan adalah yang terbaik Tan Sri Muhyiddin meninggalkan anjung kuasa sebenar, berilah satu orang. Cuma jangan jadikan bajet itu sebagai alasan, jangan jadikan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong itu sebagai perisai kamu untuk melindungi diri kamu untuk tidak dihadapi Adan Asia dapat satu bil. Ini lagi saya marah. Saya ingat nak cakap benda tu. Saya kata jangan jadikan itu sebagai perisai untuk kamu berada di anjung kuasa. Saudara Anan Amin, Asia dapat 1 bilion itu. Kalau Asia dapat 1 bilion, apa jadi pada Mas? Kenapa kamu tak bantu Mas? Asia ni syarikat. Asia is a public. Kalau macam saya, tubuh syarikat, dapat 1 bilion. Lah. Ini satu benda yang tak patut. Ini perlu diadakan RCI. Sebab itu kalau Tan Sri Muhyiddin turun nanti, kerajaan yang baru, pimpinan yang baru, perlu mengadakan RCI. Kita perlu tuntut nak tanya ke mana pergi 250 bilion. Kenapa kamu bagi wang pada itu? Banyak lagi, ada 3-4 lagi ni. Sebab saya tak dapat nak dedahkan satu persatu kerana waktu kita dihujani dengan isu-isu terbaru yang saya terpaksa memberi pencerahan. PBM kuat tipu memang pasti gitulah. Jadi Rajani Said dia tak ucap terima kasih, nak ditikamnya pula UMNO. Itulah natijah sebenarnya. Kalau dengar apa ucapan daripada Datuk Tajuddin Rahman, dia kata there is no more dominasi UMNO dalam politik negara ini. Dia tindak bunuh habis-habisan. Asia kaya beli pasukan bola sepak luar negara, tapi dibagi 1 bilion lagi. Menyirap darah saya. Saya tak mau marah lagi kepada saudara. Malam besok kita bincang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Dan kita moga-moga besok ada news yang terbaik untuk kita. Sekian, terima kasih.